Baru ni tu saya sentuh sikit ya mengenai hadis-hadis yang tidak sahih, hadis yang maudhu' pada pembicaraan bulan Muharram. Kita ambil satu dulu malam ni, dan insya-Allah di hujung tu kalau ada masa saya nak bawa satu cerita insya-Allah. Jadi apa kita boleh mari duduk ambil berat kepada hadis maudhu' dalam bulan Muharram ni, kerana saya duduk tengok banyak dalam pentah-pentah, dalam website, dalam YouTube, dalam live dan secara langsung, orang-orang duduk mengajar, orang-orang duduk ceramah, duduk guna dalam live show tu. Saya dapati banyak penceramah tok guru, ustaz-ustaz tu mari duduk jual, duduk bawa hadis maudhu', hadis palsu mengenai bulan Muharram. Jadi itu saya pun berasa terpanggil, berasa jadi satu kewajipan untuk pertama kalinya peringatlah pada diri saya sendiri, dan dia panggil paumai tujuan asalnya malam ni tu nak tuju kepada ustaz-ustaz, baba-baba, tok guru lah hak duk mengajar tu, terutamanya mengajar apa dia kelebihan bulan Muharram dengan duduk bawa hadis maudhu'. Ni kena faham dah. Hadis maudhu' saja, hadis dhaif kita cara panggil pula, hadis hasan dan hadis sahih tak banyak. Lepas tu mari duduk ayat kata hadis maudhu' dalam bulan Muharram ni bukanlah kata tak ada hadis sahih. Hadis sahih ada, fadilat bulan Muharram ni pun ada, Nabi ayat banyak. Kelebihan bulan Muharram ni ada. Tapi malam ni tu nak ayat hak tak sahih. Hak maudhu', hak palsu, bukan hadis, tapi baba ustaz mai ayat kata hadis. Mari duduk sana pada Nabi ayat. Tu hak bahasa kata saya kena berayak juga pada malam ni. Kerana al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran ni adalah lebih berhak untuk nak diikut. Tak kira tu baik daripada mana, asal dia tu ayat kebenaran, maka kita kena dengar, kena ikut. Hak tu balik benar. Balik salah, balik batil, balik tak kena, juga kita kena hindari, kena jauh, kena hapuh, kena kikih, walaupun tubik daripada mana-mana pun, daripada mulut siapa pun. Ada serba, tak ada serba, ngaji mana pun, jadi doktor, jadi gapo, kalau dia punya salah, kecek salah, kita tak boleh ambil. Kata dia, hak ni tu dia panggil gapo, dia panggil budaya ilmu, kotmai, tamniam. Budaya ilmu tu dia lagu tu dalam Islam. Tidak ada orang yang mari duduk nak milik, nak dakwa kata dia tu milik kebenaran, milik al-haq. Tak ada. Al-haqqu min rabbik, al-haqqu min rabbika. Kebenaran adalah daripada Tuhan kamu, bukan daripada saya, bukan daripada Sianu bin Sianu, dah. Kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya berserulah dalam kesempatan ni. Kalau ada hak duduk dengar, tolong siapa lagi kata tidak ada tujuan lain kecuali untuk nak pera agama kita. Nak pera orang panggil budaya ilmu. Jangan mari duduk beroyak tak tentu kalu, mari duduk sana kata Nabi kata, Nabi royak. Sedangkan Nabi tak kata, Nabi tak royak. Sebab apa? Kita mari duduk royak pada Nabi kata tu. Mari duduk kata Nabi kata tu kena beringat benar. Qala Rasulullah, qala Nabi tu kena beringat benar. Orang baca hadis ni, terutama untuk khatib pun baik, mengajar seperti mana saya, orang-orang lain. Jangan duduk mudah kata qala Nabi, qala Rasulullah. Jangan mudah. Buku banyak. Buku rojak ke, bahar rojak ke banyak. Lah ni mudah. Kita nak cari kata hadis ni hadis palsu ke tak palsu.
Tahu oleh yang orang yang tahu dan tak tahu oleh orang yang tak tahu. Dan orang yang tak tahu tu harap dia belajar, harap dia tahu. Manusia ni biasa annasu a'da'u majahilu. Manusia ni dia jadi musuh benda yang tak erti. Tak ada arah sungguh. Dia tak erti, dia musuh selalu. Oh, Haji Heng nak boleh apa dia bawa kereta gear auto dulu lagu mana? Oh, tak boleh gear auto. Nah, kita tu pasang kurang lagu tu. Padahal mau suruh bawa kereta gear auto. Oh, bahaya gear auto. Nu, tengok nu. Banyak. Nah, belakang situ tepuh situ gear auto. Dia berhenti belakang lah ni. Oh, beza teruk dengan gear tamada. Karena apa? Manusia dia jahil, dia musuh dengan benda yang tak, dia musuh. Allah, orang hak ingat masa saya duduk rumah dulu. Orang tua tok lagi tok. Nah, apa dia tebal getah, lepas tu buat dia panggil wak songkrok songkrok. Orang kot nara dia panggil songkrok tu. Pak Ingu apa panggil apa? Getah kahwin. Songkrok. Mari duk obrol di jalan buat 3-4 hari seminggu apa semua. Hari tua. Pakak mai duk kata orang kampung. Oh, tak boleh gui dah ni. Jadi kerajaan nah, we duit lagi, we baju lagi. Nah, we benih getah lagi ni. Dia nak ambil kelik tu. Dia nak ambil kelik. Nah, getah tu dia nak ambil kelik. Tak boleh jadi kerajaan nak sokong siapa tanggung itu lalu. Jadi hak cidik-cidik, hak liar-liar pada masa tu pakak tak tanah kita lah ke? Tak tanah masa tu 30-40 tahun dulu tak tanah. Orang hak pasal jadi cahaya lagu mana tanah habis. Jadi hak jadi nak kata bodoh pun bukan bodoh lah, tapi jadi dia panggil hak betul, dia tahu pedah ke apa semua ni baru kaya lah ni. Jadi hak pasal jenis tak boleh tupai ni duk tak tanya siapa keluar ni. Bo orang buat banyak ke apa semua dah tu baru nak tanya, dia ada juga hak tanya tu. Jadi nak ayat kata lagu tu musuh, benda hak dia tak tahu ni musuh benar. Sebab tu dengan kegunaan orang panggil website ni Allah. Dia nak panggil gapo, masya-Allah, alhamdulillah sungguh. Dunia website learning untuk semata-mata kita nak kaji buku gapo semua ni, Allah alhamdulillah boleh kaji sungguh. Dan jangan bergaduh kita kata website itu Yahudi, sebut Yahudi. Dia mau tak ana pakai. Jangan gaduh kata Yahudi. Sebab dia mau ngajar tu pun dalam live show ni hak Yahudi ya juga. Duk tengok YouTube duk bakal line bagi-bagi Yahudi ya, tiba-tiba nak cari ilmu hadis, nak orang panggil takhrij hadis, sahih kata sahih tu, nyari kata Yahudi, belajar ke tak lagi. Maktabah waqfiyah, maktabah hak wakaf. Tidak ada maktabah sorak persuratan perpustakaan hak yang besar sekali kecuali perpustakaan hak orang Islam. Kitab-kitab Islam, kitab-kitab turah hak lama-lama lah ni tu dia mau pakai wakaf habis lah. Mari masuk dalam website ni. Kalau bahasa lain kena bayar. Bahasa Inggeris kita tengok kita nak download dia panggil kena bayar. Terutamanya hak Thai, hak bahasa Sian. Oh, menego baik. Nah, nak ambil maklumat demo ni kena bayar, kena jadi semacit ni banyak. Tapi hak Arab ikut segala cabang ilmu daripada Quran, daripada tafsir, hadis, daripada fiqh, daripada segala ilmu semuanya majanan dan waqfiyah dia panggil. Al-maktabah al-waqfiyah. Maktabah wakaf. Dia mau wakaf ilmu demo ni siapa kau peringkat tu dah. Kita yang tak khabarnya. Bukan wakaf tanah saja dak, bukan wakaf punya saja dak. Lah ni dunia lah ni wakaf ilmu. Dia ada dikasih belaka tu kalau dia nak kutip duit tu Allah boleh ambil duit Tapi wakaf semua lillah. Jadi pedahnya gapo? Pedah bagi orang hak nak belajar, nak kaji tu boleh tahan kaji. Nah, duduk dalam rumah mana pun boleh cari tengok. Supaya dengan kitab hak ada ni dah kalau ada yang cari.
Tu dia sebab tu saya nak berpesan lah. Nah, tu dia bagi guru-guru lah ni kau ngajar mudah kan. Kita duduk dalam rumah live show tak ada gapo. Lepas tu kau mai duk sebut belaka. Nah, hak Nabi kata, ingat kita duduk guna nama Nabi tu tak serupa dengan kita guna nama orang lain. Nah, tu dalam hadis-hadis sahih ni hadis mutawatir ni. Bukhari Muslim ni man kadzaba alayya muta'ammidan ni. Nah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir, hadis sahih Bukhari Muslim. Sesiapa yang berbohong ke atas aku dengan sengaja, maka hendaklah dia tu ambil tempat dia api dengan aku. Hadis-hadis mutawatir benar. Habis tu bahaya. Nah, kita nak ayat gapo fadilat bahasa mana? Gapo semua dia fadilat ni tak ada siapa boleh tahu. Dan tak ada siapa boleh wui fadilat dalam bab ibadat lah. Tak ada siapa nak wui kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Patut kita dak baca dalam Quran. Orang lain tak boleh wui. Semata-mata Sayyidina Umar dia royak kata fadilat surah Baqarah lagu ni. Tajribah daripada aku lagu ni. Aku mimpi dengan Nabi dah. Misalnya aku mimpi dengan Nabi, aku ni ahli syurga dah. Nabi jamin syurga. Aku mimpi Nabi anak malam. Royak fadilat surah Baqarah lagu ni. Tak ada. Sayyidina Umar tak boleh buat. Sahabat-sahabat lain tak boleh nak buat. Kecuali Umar kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Apa? Lepas tu kita hak duk ni kita nak main mimpi lagu mana? Mimpi jumpa Nabi. Khabar-khabar dia mimpi situ. Itu adalah orang panggil tujuan malam ni lah. Jadi kita nak beringat, jangan tersebar hadis maudhu', hadis palsu, hadis plam. Kerana gapo bahaya hadis plam ni? Bahaya hadis plam ni. Kita hidup makan barang plam, tak bahaya apa? Cuba kita makan barang plam. Nah, dia makan gapo? Makan telur ni ada telur plam. Makan gapo lagi? Makan ming plong, makan gapo? Jenis makan yang masuk dalam perut kita ni plong. Jadi gapo kita? Bahaya. Beleh. Penyakit tak besar. Tu kerana makanan hok plong, makanan yang tidak ada berkhasiat. Hadis teruk lagi dia jadi makanan otak, makanan jiwa. Nah, makanan roh, makanan iman, makanan hati. Hadis-hadis ni ilmu. Jadi mari duduk tambung dalam otak kita, dalam hati kita tu ilmu-ilmu hak kosong, ilmu-ilmu hak plong, ilmu-ilmu hak karuk-maruk. Tu beleh lalu dah. Beleh, tak buah. Kalau buah pun tengok itu ya luruh. Nah, kalau besar boleh jual pun isi ada isi bulak lah. Tak boleh nak jual. Kerana apa? Mari daripada baju hak palsu. Mari daripada orang panggil makanan hak palsu. Tidak, itu kan hak dulu lagi. Banyak dah hadis palsu tempat kita ni. Kebanyakannya hak kita duduk ingat belaka tu adalah jadi hak hadis palsu. Di antaranya ni kita mai tengok malam ni dah mengenai bulan Muharram dah. Kepalsuan apa dia boleh hadis mengenai bulan Muharram. Dia ada lah. Apa dia dalam suratul Baqarah ayat yang ke-217 tu ke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Orang-orang kafir Quraisy pada masa tu akan bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai bulan haram. Gapo tanya hak gapo? Qitalin fi badal ni. Maknanya tanya bulan haram mengenai qitalin, mengenai perang pada bulan haram. Bukan bulan haram, syahril haram. Syahril haram tu ada berapa? Dalam pak gapo dia mula-mula? Rajab. Lepas tu mari Rajab, Sa'ban, dak Ramadan, dak Zulkaidah. Mari Zulkaidah. Rajab. Lepas Rajab tu apa? Rajab, Sa'ban, Ramadan bukan. Dua tu bukan. Lepas tu mari Zulkaidah, lepas tu Zulhijjah. Lepas tu Muharram. Mari Muharram, mari tahun depan pula. 3.
tiga berturut lagu tu patut rajak ni singgah sikit. Jadi 4 bulan tu. Jadi 4 bulan ni bukan hak Islam mai buat ni. Islam mari yomrap, mari aku hak jadi budaya hak orang jahiliah pada masa dulu sebelum pada Nabi tu lagi. Sebelum pada bangkit Nabi tu demo pakak semua tu 4 bulan ni tak boleh pergi. Comel. Sabit adat budaya ni. Budaya ni. Nah, kita nak cakna budaya, nak peduli budaya ni kena molek. Nah, adat resah ni tapi hak mana? Adat hak pasal mana? Adat hak molek Sebab tu Islam mari tu bukan nak peracur adat dulu dak. Adat hak molek Islam ambil belaka, jual beli tu. Jual beli, ambil hak molek, hak tak molek tinggal, hak reba, hak penipu apa semua. Tapi hak biasa duk jual beli, hak tu jual beli. Ni bukan masa Nabi saja dah. Belum pada Nabi orang duk jual beli dah. Jadi ambil kaedah hak betul tu mari pakai. Nikah kahwin ada 3 pak jenis. Siti Aisyah mai duk sebutkan nikah kahwin pada masa jahiliah. Ambil hak kena, hak 3 tu tolak habis. Ambil hak kena, hak duk lah ni ada tino, ada jatah, ada belanja, ada saksi, ada wali. Ambil hak molek. Hak 3 tu tinggal tu. Bukan ambil adat semua, asalkan adat Arab kau ambil semua tak boleh. Adat Arab Nabi tinggal lagi, pas adat Melayu. Sebab tu orang hak duduk dalil dengan adat kita kena jaga biar mati anak jangan mati adat. Tu hadis Melayu tu Hak tu hadis Melayu. Hadis Islam tak ada lagu tu. Lagu mana? Adat hak boleh ambil selagi mana tidak bercanggah dengan agama. Ambil tak ada gapo. Ada orang buat rumah, orang Melayu tempat kita lagu ni, tak lagu ni, tak apa. Sebab ujian banyak apa semua. Ambil. Tu dia panggil adat. Al-adatu muhakkamah. Tu dia mari belaka tu. Adat tu jadi hukum. Adat jadi hukum. Tu dalam usul tu. Tapi sebelum nak jadi hukum, ulama usul dia kecek panjang adat ni. Syarat-syarat nak jadi hukum, gapo kata adat tu kena pergi belajar mula 1 2 3 4. Tapi hak mula-mula sekalinya ialah bahawa jangan dia berlawan dengan hukum syarak. Apa? Ambil. 1 2 3 4 tu banyak lagi, tak ada kita belajar ini lah. Adat lagu mana? Ada orang Indonesia mari beli rumah kita. Dia mai tanya apa dia rumah, nak beli rumah. Kita kata 1 juta. Tak apa, dia pun tak apa. Sudah tu dia wari 1 juta rupiah. Mai wari 1 juta rupiah. Kena tak tu? Tak kena. Tak baca adat pergi berhakim, pergi berlawan dengan hakim apa semua. Hakim kata adat orang sini 1 juta tu 1 juta kok, bukan 1 juta adat Pak Muda. Itu kan. Wak 1 juta Indonesia pada. Itu kan. Itu dia. Yalah tu adat mahkamah tu. Hak tu maksud adat mahkamah. Tapi adat untuk kita nak ambil adat istiadat orang-orang tua dulu yang bercanggah. Kena tengok molek tu, kenapa molek tu ibarat yang bercanggah dengan agama. Tak boleh. Adat Melayu, adat Arab apa tu? Nabi tinggal lagi adat Arab. Pas kita adat Melayu tinggal lagi, tak ada masalah. Tu je sebab tu dalam kesempatan ni Allah duk belarak nara tu lah. Belarak Firaun, belarak gapo gagal. Kalau ni tak habis lagi kau gagal. Mana? Belarak. Karena gapo pelajar mai duduk dengan hari ambil gambar Firaun gapo semua. Kita kata hak tu tak kena. Tak kena dan kadang-kadang nyaris-nyaris nak bawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia niat tak kena tak tahu. Tu dia. Jadi kita ambil Firaun, gambar-gambar Firaun mari duduk puja tu. Tu teruk benar tu teruk. Lepas tu dia bincang lagu mana pun tak tahu dah. Karena gapo dia ambil adat orang Mesir hak masa dulu, Kibti, orang Firaun, orang Mesir sampai keluar ni pun ada pergi duduk puja Firaun ni.
Mengaji, dia belajar, dia cara hal Firaun. Oh, si malah tak itu boleh doktor apa buat dia. Kipti ni. Bangga dengan Firaun, Farainah. Bangga dengan puak-puak Firaun buat dia. Jadi tak sekolah kata mari duduk tupah pak-pak kita retik ni. Nah, tu Firaun. Tapi dalam kesempatan ni saya nak ayat sekarang ya. Kalaulah ada hak orang dulu, Firaun pada masa dulu, orang belarak Firaun, geger sutai masyarakat. Pahak duk belarak burung-burung gapo hak tak ada ni berlaku mana ni? Ni belarak gapo ni? Belarak burung mari bukan burung merak, burung gapo hak tak kena ni. Nah, duduk belarak nikah kahwin ke, jawi anak ke. Tu. Tu lagu mana? Mari mana ni? Kita kena tanya betul-lah. Main mana ni? Kuningnya, telur merahnya, kain kuning, kain merah gapo semua. Main mana ni? Tak lagu tu. Pas kalau kata adab Melayu, adab Melayu kena kaji semula, kata Melayu bahasa mana? Mari dia mau bahasa duduk ada hubungan gapo pada masa dulu. Molek ketok kami, apa kita nak pertahankan adab tu? Tu kena tanya. Adab pakaian. Tak apa, pakai kain selendang, pakai kain Melayu, baju Melayu, comel, tak ada masalah. Nah, tapi kena ingat jangan buat satu pertandingan. Tanding, tengok-tengok, nak buat rangwan, terutamanya pakaian-pakaian Melayu hok tino orang perempuan pula. Kau teruk. Orang perempuan tu, orang perempuan. Untuk nak mari royak cantik apa dia pakaian, tak ada masalah. Tetapi kena bubuh dalam berangkat bainal kausain selagi mana tidak bercanggah dengan Islam. Tak apa. Nah, pakaian Melayu comel, molek, kena jaga tiap-tiap orang kita orang Melayu. Tapi jangan siapa menghina pakaian orang lain. Tak boleh. Menghina pakaian orang lain tu dia panggil takabbur. Batarul haq wa ghamtun nas. Hina manusia tu. Hina manusia, dia masuk dalam takabbur, tak boleh. Jadi kita nak pakai, nak jaga budaya kita, tak ada masalah. Nah. Jadi mari Asy-Syahril Haram. Allah. Jadi ada nabi mari duduk di Madinah baru-baru, Nabi hatta pasuk ke perintik duduk isi di luar-luar kota Madinah ni, takut musuh-musuh mai duduk serai Madinah. Jadi pada satu hari Nabi hatta 4-5 orang pergi tengok keadaan luar di Madinah. Tengok Allah, Nabi tu hatta 4-5 orang juga pergi cari Nuaisat name dia panggil kalau tahan. Nuaisat name perintik rahsia. Tengok keadaan gapo atik berlaku mai royak. Padahal Nabi boleh seperang rumah dia dah duk sejik kat seperang tengok wong compik boleh. Nabi. Boleh. Weh, Nabi dia tengok syurga ni akad dah. Dia seperang habis dah. Tu hari tengok dah syurga ni akad dia. Bapanya tak boleh nak pergi seperang tengok pada pasir tu. Nya boleh sangat kalau Nabi berdoa ke. Dah, Nabi tak buat lagu tu. Nabi suruh perintah pada beberapa orang sahabat kita tengok. Hak tu nak ayat kata kerana apa? Nabi manusia. Orang biasa lagu ni dia tak boleh nak tahu benar kecuali benar tu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Tak tahu kalau Nabi tak tahu. Tu dia tak boleh nak seperang. Jadi kawan ni pergi sapa dekat ngatok nu nah. Dekat ngamkoh pergi. Jadi bagi tu ada pasuk ke puak-puak Quraisy duk jalan kot tu. 4 orang. Dia mau ni kata dia pergi hari tu hari akhir Jamadil Akhir dah. Bulan Jamadil Akhir. Jumadal Akhir. Lepas ada Jumadil Akhir, rajak lah. Jadi duduk dalam 29 30 Jamadil Akhir. Puak sahabat ni kata Jamadil Akhir lagi ni. Tak ada masuk rajak lagi. Lah kita pergi Kepung. Tu timbulnya. Pergi Kepung demo 3-4 orang tu kawan tu pun lari nyodek bunuh seorang pala ketua dia. Bunuh seorang, igat 2 orang, lari seorang. 4 orang. Tu dengar bawa gapo-gapo ngauta ghanimah dia tu lah, bawa pergi pada Nabi. Bawa pergi pada Nabi tu. Geger di Mekah royak kata dia mau waktu tubik berita dah royak kata Muhammad ni tak pakai adat orang tua ni.
Gi duduk pergi bulan Rajab. Dia masuk klik. Dia pergi masuk dia pedah dah bulan Rajab. Karena masa tu di antara 29-30 dengan satu Rajab. Padahal dia mau ni duk suka kata duk 29 tu lagu tu lah takwing. Hak kita ada takwing lah ni punya khilaf Belanda dah itu selisih. Hak masa tu kau tengok lagi lah. Jadi kawan sahabat tu dia pergi, dia pergi serai atas dasar kata bulan tak masuk Rajab lagi. Data-data Puak Quraisy banyak kata masuk Rajab. Oh, geger. Lalu tu bawa Nabi dengar berita ni, Nabi tak puas hati. Nabi tak puas hati, Nabi tak ambil harta orang ni mah. Tak puas hati. Nah, kerana apa dia puak sahabat ni, puak sahabat 3-4 orang pun menengung besar dia. Sedih. Sudahlah. Kita buat benda salah. Daripada kisah itulah turunnya ayat ni. Ayat 100 berapa? 217 surah Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Mengata Muhammad, pergi pada bulan tu bulan-bulan haram tu besar di sisi Allah, dosa besar. No ya muka hukum. Tapi wasaddun an sabilillah, orang duk sekat jalan Allah, wa kufrun bihi, dan orang kufur pada jalan Allah, wal masjidil haram, orang sekat manusia untuk nak masuk masjid haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan orang yang menghalau orang-orang penduduk Masjidil Haram daripada masjid haram tu akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah lagi. Hak ni kita apa dia kulit kita ngomong dia. Mung dok kata pergi bulan haram tu besar, dosa besar. Tapi mung tak khabar mung dak buat gapo. Nah, giduk sekat jalan Allah. Giduk tak wi orang masuk masjid haram. Giduk dok halau orang hak giduk masjid haram ni keluar daripada rumah demo. Hak tu lebih besar daripada Allah di sisi Allah. Karena apa? Wal fitnatu akbaru minal qatli. Bermula fitnah itu dosa dia lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah apa? Fitnah lebat agama 3-4 kali ni. Hak tu masuk fitnah asal. Tenuh hak kita duk dengar tu. Fitnah hak asalnya ni 3-4 kali ni. Satu, saddun an sabilillah, sekat jalan Allah. Ingat malak. Wa kufrun bihi, kafir dengan apa dia dengan jalan Allah. Wal masjidil haram, sekat orang tak sewi masjid. Masjid ni masjid Masjidil Haram lah. Tapi tempat kita pun boleh sekat tak sewi masjid. Jangan weh. Jangan tu. Wa ikhraju ahlihi minhu. Halau orang-orang tak sedok lah kampung apa semua. Tu lebih besar di sisi Allah. Fitnah 3-4 kali ni lebih besar daripada permusuhan dan pembunuhan lagi. Tu dia dah. Jadi ayat ni, ayat duk kecek bulan Rajab ni, bukan bulan Mahram. Kita mari ada seorang tu guru lah tu lah ayat tu, seorang babo ayat kata kerana Nabi hidup pergi bulan Mahram. Tak kena dah situ lah dia sebenarnya bulan Rajab di antara bulan Jamul Akhir dengan Rajab, bukan bulan Rajab sangat. Sebab Nabi lari bulan Mahram tak boleh pergi tu, sebab tu kita pun tak boleh buat rumah. Mari kok tu. Tak boleh buat rumah, tak boleh buat puluk, tak boleh buat saruk apa dia saruk apa? Sari aja apa dia panggil? Apa aja? Sari aja tu lah dah. Tak boleh. Nah, cocok tanah tak boleh. Nak beli, nak jual tak boleh. Sudahlah. Tak ada hubungan langsung dengan ayat ni mai duduk dalil ni. Tak ada dalam ulama tafsir yang muktabar, kitab besar, kitab kecil pun ambil istinbat daripada ayat ni, daripada Nabi Tuhan ni lari tak boleh pergi bulan haram. Diharapkan kepada orang Islam semua tak boleh buat umur. Ada tak dengar? Tak ada. Tak boleh buat puluk, tak boleh nikah kahwin, tak ada. Sebab tu bulan Mahram ni sebenarnya star. Tak ada ni lah ni. Tak ada banyak anu. Mahram. Abang Mahram lagi. Sofa kau tengok lagi. Kau tak ada. Nak hari ni boleh maulud ni. Bulan awal anak hari pula duduk rumah situ. Tu. Ada ni ada. Mari duduk iktikad. Kerana apa? Mari daripada hadis maudhu'. Tu dia hadis. Orang panggil hadis maudhu' mai atau bulan Mahram ni, bulan suwi, bulan sia, bulan yang kita tak boleh nak mula buat rumah ke apa semua tak boleh. Tu tak kena dah. Tu dia. Lepas tu hadis-hadis yang mai duduk ayat cara hadis.
Hadis maudhu'nya banyak sebenarnya, tak ada malam ni, tapi saya nak ayat apa dia satu hadis hok panjang. Gapo ni, iaitu Allah siapa kau Syiah ni ayat kata apabila apa dia berlakunya hari Ashura, hari yang 10, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat tu ambil baju Husain, lepas tu berkibar-kibar. Mari kibar, orang panggil baju Husain yang dipenuhi dengan darah-darah pada hari 10 Muharram. Tengok. Siapa tengok tu dia wari. Nah, siapa kata? Nabi kata. Moga nak wi orang percaya kena kata Nabi kata lah tu. Tu dia. Siapa-siapa yang puasa hari Ashura, maka Allah Subhanahu wa taala beri pahala kepada dia seperti ibadat 60 tahun. Sekali dengan puasa, sekali dengan qiyam, sekali 60 tahun. Maudhu'. Siapa-siapa yang puasa hari Ashura, maka dia akan boleh pahala serupa dengan 10,000 malaikat. Tengok, 10,000 malaikat. Nah, siapa-siapa yang puasa hari Ashura, dia boleh pahala serupa dengan 1000 orang buat haji dan umrah. Maudhu'. Sesiapa yang puasa hari Ashura, dia boleh pahala serupa dengan 10,000 syahid. Maudhu'. Nah, siapa-siapa yang puasa pada hari Ashura, maka dia akan boleh pahala serupa dengan ahli 7 langit. 7 lapis langit. Maudhu'. Siapa-siapa yang puasa, yang beri buka puasa, yang beri buka puasa kepada seorang mukmin, buka puasa kepada seorang mukmin pada hari Ashura, maka seolah-olah dia buka puasa kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad, Allah buka puasa sehari hari Ashura. Tengok hadisnya mari mengenak kita, hadis Muhammad. Puasa bulan puasa Ramadan tak siapa tangan ni lagi. Tak itu kan? Kita tak ada bunyi hadis puasa bulan Ramadan. Nah, seluruh umat Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang mengenyangkan orang lapar pada hari Ashura, maka seolah-olahnya dia telah makan kepada seluruh orang fakir miskin di kalangan umat Nabi Muhammad. Maudhu' palsu. Nah, jangan duk bawa ni. Tu dia. Siapa-siapa yang diduduk sapuh kepala anak yatim, nah, maka Tuhan akan angkat setiap helai rambut hak dia duduk sapuh tu satu derajah dalam syurga. Allah. Lepas tu kalau beribu lah apa dia rambut ke 1000 derajah di atas syurga. Nah. Tu dia. Lepas tu kata lagi, nah Rasulullah kata bahawa ni main duk ayat kata Rasulullah kata, padahal Nabi tak kata. Dia katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit pada hari Ashura dan bumi juga demikian itu juga pada hari Ashura. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa dia bukit pada hari Ashura, bintang-bintang pada hari Ashura. Allah menjadi kolam pada hari Ashura dan Lauh Mahfuz pada hari Ashura. Allah menciptakan Jibril pada hari Ashura. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, hadis maudhu' ni. Malam ni belajar hadis maudhu' ni. Dan mencipta Adam pada hari Ashura, wa khalaqa Adama fi yaumi Ashura. Dan diperanakkan Nabi Ibrahim pada hari Ashura. Tengok. Siapa mai duduk ayat itu lalu. Dan apa dia Allah melepaskan dia daripada api pada hari Ashura. Duduk lagu mai duduk itu kan Nabi Ibrahim kena bakar lepas bila hari Ashura. Tengok. Dan ditenggelamkan Firaun pada hari Ashura. Diangkat Nabi Idris pada apa dia hari ke langit pada hari Ashura. Dan diperanakkan Nabi Idris juga pada hari Ashura. Allah Subhanahu wa taala beri tabal raja, beri pangkat raja kepada Nabi Sulaiman hari Ashura. Siapa ko mai ayat kata Nabi pun beranak hari Ashura juga. Wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura.
Nah, hari kiamat pun tak berlaku kecuali hari Ashura. Semua ni maudhu' belaka. Tujuan dia gapo ni mai ni? Mari ayat kata ning lah boleh Tuhan ni dia duduk pilih hari Ashura, hari syahidnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ha ni. Nak ambil situ ya. Jadi 10 Muharram ni kan Husain mati kan syahid. Jadi kena hak tu. Tapi hak lain benda tu. Belum mana tu mai duduk ayat Nabi Nuh yang lagi banyak lagi hadis. Ayat atas Nabi Nuh lepas orang panggil gapo daripada tenggelam gapo semua tu hari Ashura juga. Nak duduk atas bukit perahu dia hari Ashura. Sebab tu marilah surau kita ni. Mai-mai ikut tu kerana nak besar Ashura tu. Nah. Jadi benar-benar lagu tu adalah hadis tu hadis maudhu'. Nah, siapa-siapa yang poso akhir tahun dan awal tahun, maka Allah akan kifarat pada dia 50 tahun. Tengok. 50 tahun. Tu maudhu'. Nah, tu dia. Siapa-siapa yang mandi pada hari Ashura, dia tidak akan sakit selama-lamanya pada tahun tu. Mandi hari Ashura. Kita mandi dah? Siapa-siapa yang iktahal ni apa? Pakai celok. Pakai celok mata pada hari Ashura, maka mata dia tidak akan jadi penyakit panjang dia pada tahun tu. Nah, siapa-siapa yang menghidupkan malam Ashura ni, Ashura malam ni, menghidup dengan ibadat apa semuanya, maka seolah-olahnya dia beribadat kepada Allah serupa dengan penghuni langit. Serupa dengan ibadat penghuni langit. Siapa penghuni langit? Malaikat. Dan siapa-siapa yang semaya 4 rakaat dan dia baca pada tiap-tiap rakaat alhamdulillah sekali Fatihah. Lepas tu qul huwallah 50 marrah, baca lepas pada Fatihah baca qul huwallah 50 kali. Nah, 4 rakaat 4 rakaat. Maka dosa dia diampun selama 50 tahun yang telah lepas. Waktu telah lepas 50 tahun. Wa 50 aman mustaqbal. Lepas tu 50 tahun yang lagi akan datang. Tengok. 100 dah. Maknanya kita kena ada umur 100 kan. Kemudian dibina fil mala'il a'la, dalam syurga yang maha tinggi itu gapo? Alfi mimbarin min nur. 1000 member daripada nur. Ribu ni berapa? Cuba teraku. 1 juta member dalam syurga. Week kita. Allah. Nah, tu dia panggil maudhu' belaka. Sedap dengar ni. Nah, sedap dengar, jadi bawa ibadah desa ya. Sedap dengar bahasa orang selalu nak buat ibadat. Tapi tak boleh sebab dia palsu, dia pelong. Kita kena berasa cukup dengan hadis sahih. Tu pandai tau. Nah, hadis sahih ni dia panggil ubah hak molek. Makan pak sutai gak cukup. Jelek-jelek habis. Hak tu dah. Siapa-siapa yang poso yang semaya hari Ashura, yang semaya 2 rakaat pada hari Ashura ni, hari ni 2 rakaat pula, saat ni 4. Lepas tu dia baca pada dua rakaat tu dengan ayat sekian-sekian. Tu dia tak kata ayat gapo. Wa yaqra'u fihi ma bi kadza wa kadza kutiba lahu sawabu 70 nabiyan. Maka dia akan diberi pahala serupa dengan 70 orang nabi. Allah. Tegam. Jadi kita pergi dengar tu pun kita berasa kata tak boleh pergi dah. Isi tu pun teruk dah. 70 Nabi. Padahal manusia dia, kerana apa? Kerana kaedah dia ada kaedah. Manusia lain daripada Nabi nak buat ibadat setara mana, afdal setara mana pun, dia tidak akan mulia afdal lebih pada seorang Nabi. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Ini kaedah. Allah setara mana, Imam Syafi'i, Allah setara mana, bukan
Lama mai royak atau mai dok hina Imam Syafi'i dak. Nak royak tafsir lil bayan. Setara mana Imam Syafi'i 100 orang Imam Syafi'i pun tak leh nak lawan seorang nabi. Bukan Nabi Muhammad nah, nabi seluruh nabi hak berapa 124,000. Nabi ada sebanyak 124,000. Kita belajar dah ke? Tu. 124,000 tak ada awal saya apa. Pas ni berapa orang? 70. Boleh pahala serupa dengan 70 nabi. Allah. Jadi cerita-cerita lagu Nimo ni sebenarnya nampak disuka-suka, tapi jadi apabila kita berjerak masuk, orang panggil dengan hadis-hadis maudhu' ni dia nak jadi orang panggil besar yang tidak ada natijah. Nah, kita minta berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan kita daripada hidup dengar hadis-hadis palsu. Bubur surah ni ada sakut kedok, tak ada belaka tu dah. Tak ada. Dengar apa dia kisah Nabi Nuh waliknya. Kisah Nabi Nuh bubur surah ni. Dia mau buat dalil situ kerana tak ada makanan ke apa semua kan. Lepas tu pakak buat padahal. Jadi apa ada hubungan dengan Nabi Nuh? Kita bahasa dengan Nabi Oya bila? Kalau Nabi Oya pada hari 10 Muharram membuatlah makanan bagi pakai miskin. Tu enggak ada juga. Ini tak ada. Cuma ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang dhaif. Mai ayat kata sesiapa yang peluah ahli dia wasa'a ni makna peluah wi makanan, wi duit kadap kepada anak-anak dia. Pada hari Asyarah hari 10 tu jadi Tuhan akan wi balas saya lagu tu. Ada fadilat. Tapi hadis bukan hadis sahih. Hadis dhaif. Jadi hidup belawai lah. Kerana apa? Dia kita kena ingat 10 Muharram ni dia ada 2-3 puak ni, 2-3 puak. Satunya hak puak hak sedih dengan Husain ni. Demo ni tak leh puasa. Tak leh makan. Makan nak buat jadi sedap-sedap pun tak leh. Nak pakai jangok semua pun tak leh, kena pakai cuk hitam. Lepas tu kena teriak tepik hari tu. Tak teriak, tak tepik, tak sah jadi orang Islam pada masa tu. Pada hari tu. Kena tepik. Dan teriak dia ni, dia panggil, ada fadilat lah. Siapa yang teriak derah, ada fadilat lagu tu ada. Wayak atas Nabi kata belakang. Padahal Nabi main wayak bila ni. Nabi mati lama dah. Nak wayak lagu tu. Husain tak ada wayak. Suruh teriak gitu lalu tu tak ada dalam agama. Mari duduk tapa pipi, mari duduk soyok baju, mari duduk kata-kata, duduk dakwah, duduk seru dengan surah jahiliah tu, Nabi tak mengaku mak dia. Tak ada. Bukan adat orang Islam. Husain radhiyallahu anhu mati kena bunuh yang kena zalim dia. Kita yakin orang ahli sunnah kena yakin tidak ada siapa yang nafi kelimah tu. Peristiwa Nabi Husain kena bunuh, tak ada siapa pun yang mari duduk participate. Mari duduk nafi cerita tu. Sungguh. Dan orang yang tidak sedih dengan kematian Husain, maka orang tu emang munafik dan emang kafir. Dua tu lah. Nak jadi mukmin tak boleh pergi. Orang yang bergembira konti dicaiกับการเสียชีวิตของฮุเซนเนี่ยหนึ่งมุนาฟิกสองกาเฟร dua tu ya. Orang mukmin tak boleh, dia kena sedih. Cucu Nabi, penghulu pemuda dalam ahli syurga, ini Husain belakang radhiyallahu anhu. Kita kena kata radhiyallahu anhu. Orang kita pun anak kampung duduk tak nama Hasan Husain belakang. Tak ada. Orang panggil duduk benci kepada Husain kita tak ada. Jadi, tapi kita nak bersedih berlebih-lebih tu pada hari 10 tu mari di mana? Agama mana mai ajar. Kerana apa dalam Islam ni sebelum daripada 10 Asyura kematian syahidnya Husain tu, sebelum pada tu banyak dah kejadian-kejadian berdarah. Hak mula-mula sekali ni siapa? Umar radhiyallahu anhu kena tikai mati. Lepas pada Umar, Uthman mati kena tikai. Lepas pada Uthman, Ali pada Husain mati kena tikai.
Lepas tu sahabat-sahabat lain mati kena cicir, siapa tak cicir mayat dia. Kalau kena mai duduk white tu kena pakai baju hitam, kena pakai baju hitam semua kita. Tak ada. Kita tidak perlu bersedih dengan apa yang berlaku. Qada Tuhan berlaku dah. Qada Tuhan ni. Jadi tak ada tilka ummatun qad khalat. Habislah cerita dia. Kita kena berdoa lah. Persoalannya siapa mati, itu kita kena saya duk ayat dah. Siapa bunuh Husain? Yazid duduk di Syria, duduk di Syam. Puak-puak Kufah, puak-puak hak sokong Sayyidina Ali, puak-puak hak tarayut dengan Husain tu, mari duduk bunuh Husain. Jadi ada satu grup mari duduk kecewa dengan pembunuhan ni. Ada satu grup mari duduk suka pula dah. Buat supaya hari raya, buat mujur, orang panggil pakai baju janguk budak ke apa semua untuk nak gembira dan merayakan sempena matinya Husain. Kedua-dua ni tak kena lakukan. Hak mana? Hak kena tengah. Maknanya kita tidak, orang panggil tak perlu mujur dan tidak perlu bersedih dengan berlebihan dengan kematian, kerana itu merupakan qada dan qadar Allah SWT. Kita nak tanya sekarang, hak Husain mati tu dia pergi daripada Mekah, tubik pada Mekah pada hari ke-8, hari Tarwiyah. Di sapar dekat dengan sebulan pula tu. Sapar 10 Muharram kan, dia tubik 8 Zulhijjah di Mekah. Dia tubik tu dengan gapo tu? 2 headphone arai. Dia kena tubik dua patcai, 2 headphone. Satu Tuhan wahyu pada dia. Yang kedua dengan ijtihad dia. Mana lagi hak yang tiga? Orang hak suruh tak ada. Adalah orang hak suruh pergi tu, orang sokong dia dengan surat beribu-ribu, puluh-puluh ribu pucuk duk suruh pergi, tapi ijtihad dia buat keputusan dia dah. Husain tatsin cailah dicapai. Kalaulah pergi dia di Karbala tu adalah keputusan Husain, puak demo tu mai duduk ayat kata keputusan imam adalah maksum. Ijtihad imam maksum. Kita mai duduk kecewa, mai duduk bersedih dengan kantat sin hak imam. Doa kalau itu wahyu. Kalau wahyu kau tengok lagi. Kalau wahyu Tuhan turun pada wahyu pada Husain, kau tengok lagi. Jadi kita tak gembira duduk lawai wahyu lah. Duduk lawai wahyu. Kedua-dua tu tak mungkin berlaku dah. Itu dia dah malam ni, insya-Allah. Itu saja pada malam ni, dan insya-Allah kita akan bersambung minggu depan tu nak minta satu masa peristiwa hijrah. Nak janji bela-bela kata insya-Allah peristiwa hijrah dan sifat Nabi. Orang panggil kulak sanak Nabi yang dihurai oleh seorang tua, orang tino tua di padang pasir. Insya-Allah kita boleh mari berjumpa pula minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.